Dari Binjai lagi ya, Kuala Krai, selepas itu Kutaraja. Lepas itu minta menteri untuk bersedia. Okey, Sila. terima kasih pengerusi. Terima kasih. Saya ingin mula dengan kepala 0111 pengurusan kemajuan dan pembangunan wilayah persekutuan. Dengan tajuk ini saya ingin dapat penjelasan apakah status sekarang dengan kampung-kampung tradisi yang berada di kawasan saya, iaitu Kampung Padang Balang, Kampung Selayang Lama, Kampung Cupadak, Kampung Bandar Dalam, dan dalam dialog bersama dengan menteri, kita telah saya telah menyampaikan hasrat penduduk-penduduk kampung supaya di dalam draft plan KL 2020 ini, kampung-kampung ini dibagi status kampung warisan dan dikekalkan dengan corak budaya dan cara hidup yang tradisi orang Melayu, dan saya percaya draft plan KL 2020 ini akan digazetkan dalam hujung tahun ini, tapi sehingga sekarang penduduk-penduduk kampung belum dapat satu penjelasan yang nyata apakah masa depan mereka. Dengan itu saya juga ingin tanya bahawa dalam keadaan yang sama, Kampung Railway dan Kampung Tanah Lapang, dua kawasan perkampungan di Sentul yang penghuninya kebanyakan penduduk India, mereka telah menunggu janji yang telah dibagi kepada mereka 16 tahun yang lalu semasa pembangunan semula kawasan KTM, tanah KTM di Sentul ini masih di tangan Taiping Kon, telah memberi jaminan bahawa penduduk-penduduk kampung ini mereka akan dapat rumah kos rendah. Sehingga sekarang kita belum dapat penjelasan daripada YTL. Kampung Tanah Lapang agak unik sekali kerana semasa saya tahun lalu semasa saya tanya, kementerian telah memberi jawapan bahawa kampung Tanah Lapang ini akan digazetkan sebagai kawasan hijau. Tapi setelah saya menyemak draft plan 2020 Kuala Lumpur, didapati ini kawasan yang akan digunakan untuk pembangunan komersial. Ini sesuatu yang saya agak tidak jelas. Dengan itu saya juga ingin beralih kepada pengurus kepala kepada 080100, iaitu kajian impak keberkesanan program penjualan rumah. Saya ingin dapat penjelasan apakah status penjualan rumah PPR yang telah dihebohkan sebagai satu skim baru yang akan memberi hak milik kepada penduduk-penduduk PPR. Ramai di kalangan mereka dalam keadaan yang tidak menentu setelah mengisi borang menyatakan hasrat untuk membeli. Saya juga ingin menyentuh di bawah 0300, iaitu dalam pengurusan kompleks perniagaan dan pasar. Dua kawasan pasar Sentul yang mempunyai sejarah yang kian lama amat memerlukan naik taraf, dan beberapa kali saya telah membawa soalan ini, dan tindakan konkret ini
masih berkurangan. Satu lagi pasar Jinjang Selatan yang sebenarnya adalah satu pasar di open air. Kemudahan dan juga jalan di kawasan itu memang dalam keadaan yang sangat buruk, dan kita harap kalau kita ingin melihat Kuala Lumpur sebagai satu bandaraya yang sihat, yang bertaraf dunia, kawasan-kawasan ini harus mendapat sedikit tumpuan. Saya juga ingin beralih kepada isu program pembangunan dan Majlis Gabungan Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil. Semasa kita mengambil alih sebagai ahli parlimen, kita telah banyak berdialog dengan kementerian dan juga DPKL. Kami dimaklum bahawa parti-parti politik dan juga tidak akan dibenarkan untuk menggunakan fasilitis yang dimiliki oleh kerajaan atau dimiliki oleh orang awam. Kami bersetuju dengan pendirian ini, dan juga kami dimaklum bahawa lesen-lesen pasar malam dan juga sebarang yang dulu dibagi kepada parti-parti politik sebagai satu cara untuk mendapatkan kutipan dana politik ini tidak akan dibenarkan. Tapi saya telah bawa kes ini. Pasar malam di Intan Baiduri tetap dibagi kepada sebuah koperasi Selayang Jaya yang dimiliki oleh MCA. Memang dulu sebelum 2008 pasar malam Intan Baiduri diurus oleh MCA. Memang itu mungkin adalah satu sistem yang lama, tapi selepas DBKL berjanji bahawa parti-parti politik tidak lagi sesuai untuk menguruskan pasar malam, sepatutnya pasar malam ini diserah kepada persatuan penduduk atau NGO yang melakukan perkhidmatan sosial. Dengan itu saya juga ingin bawa perhatian bahawa kehadiran parti-parti politik, sebagai ahli parlimen saya menghadapi pelbagai masalah untuk mendapatkan dewan, juga mendapatkan tapak untuk memberi penerangan kepada pengundi-pengundi saya. Tapi saya dapati akhir ini, secara lebih khusus pada 14 hari bulan November tahun ini, UMNO telah dapat kebenaran untuk mengadakan ceramah di PPR Taman Beringin. Ini amat bercanggar dengan dasar yang telah dijanji oleh pihak Kementerian Wilayah Persekutuan. Kalau kerajaan mengambil satu pendirian untuk yang terbuka, semua parti boleh menggunakan padang PPR untuk berceramah. Biar semua parti diberi hak ini, tapi bukan berpilih kasih dan pilih bulu untuk parti-parti tertentu saja. Akhir sekali saya juga ingin menyentuh dalam isu yang kita telah lihat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, di mana bajet telah disalurkan untuk DBKL. Tapi bajet DBKL yang besar, yang lebih yang juga meliputi kutipan cukai daripada bandaraya, tidak pernah sebagai satu bajet dibahaskan atau disemak oleh mana-mana pihak. Kerana kita sebagai ahli-ahli parlimen di Kuala Lumpur sepatutnya mempunyai hak dan akses untuk dikonsultasikan sebelum perbelanjaan DBKL ini diluluskan atau diisytiharkan. Dengan itu saya
hentikan di sini. Sekian. Terima kasih.